Apalah Sakura ni? Baru ingat nak ajak jalan-jalan. Dia pula ada tugasan kat luar. Nak buat apa ya bila tengah lapang ni? Kita tengok video double movie Naruto. Kelam kabut macam dilanda taufan je. Masa ni lah saya kena jadi hero. Inilah masanya kemunculan hero macam saya. Tahu tak mereka semua mati disebabkan awak. Tapi kenapa awak tunjukkan sikap yang macam tu? Kenapa? Ramalan dia semuanya tak tepat ke? Semuanya 100%. Masa awal semuanya akan jadi kenyataan. Dengar sini. Saya tak percaya langsung ramalan nasib walau satu pun. Saya nak jadi seorang Hokage. Jadi saya tak mahu mati cepat. Dia mesti kesunyian. Sebab itulah agaknya dia berperangai macam tu. Kesian dia jadi macam tu sebab zaman kanak-kanaknya. Saya harus cuba untuk melayannya dengan baik. Saya yakin. Saya ni takkan mati. Saya takkan biarkan awak mati. Percayalah pada saya. Saya ada rancangan. Kali ini semuanya akan berjalan lancar. Saya bersumpah di atas jalan ninja. Yang ini akan berhasil. Apa sebenarnya semua ni? Nanti awak akan mati. Tak lama lagi awak akan ditusuk pada dada dan akan mati. Sebenarnya saya tak ada benarkan menangis. Kalau menangis juga ia akan jadi satu penghinaan pada mereka yang telah mati untuk saya. Sebenarnya, ramalan digunakan untuk melindungi pendeta wanita. Bila dia dapat rahsia kematiannya akan hampir, jiwanya akan terpisah dari jasad. Dan satu imej akan tunjukkan kematiannya pada masa lampau. Dan di saat kematiannya, dan melihat siapa yang berada dekat padanya, mereka minta pada pendeta wanita akan rasa tentang kematian. Dan mereka percaya yang mereka harus korbankan diri mereka untuk pendeta. Itulah makna dan fungsi ramalan bagi pendeta wanita, iaitu korbankan yang lain untuk terus hidup. Saya pun tak tahu ianya sampai bila. Tak kira macam mana sengsara sekalipun, saya mesti teruskan hidup ni dengan korbankan nyawa orang lain. Naruto, awak janji ya? Kita akan mengiringi Cik Shion hingga ke biara terkunci. Sesiapa nak korbankan hidup ke jalan yang suci, ikut kami. Semua orang faham tak? Ianya adalah tugas saya untuk mengawal ke mana Cik Shion pergi sepanjang masa. Dia hanya boleh meramalkan kematian orang yang berada dekat dengannya saja. Tak kira bagaimana awak berusaha, bila takdir dah tetap, tak ada siapa dapat mengelak. Bagaimanapun, mereka yang dalam ramalan Cik Shion tu adalah mereka yang sanggup menggadai nyawa untuk lindungi dia. Dan jika salah seorang darinya mengkhianati nasib mereka dan cuba bertahan supaya tak mati, saya pasti Cik Shion lah yang akan mati. Sama ada ramalannya akan berterusan jadi nyata ataupun tak, mungkin bergantung kepada siapa yang muncul dalam ramalannya tu. Saya pasti yang setiap orang akan gembira untuk bertaruh nyawa demi melindungi Cik Shion. Takdir kita takkan dapat diubah jika perasaan kita juga tak boleh berubah. Bermula dari sini adalah jurang dunia sini dan dunia sana. Yang boleh masuk hanyalah saya seorang saja. Saya tunggu awak. Dah lama saya tunggu awak. Moryu. Saya ialah dari suku shinobi yang terselamat dan pernah menggunakan kuasa Tuan untuk mencipta askar hantu. Bintang-bintang dah mula berada di kedudukan sejajar, jadi tibalah masanya kita bekerjasama mendirikan kerajaan 1000 tahun. Saya nak Tuan gunakanlah tubuh saya sekarang ni. Saya harap Tuan setuju dengan tawaran saya ni. Hiduplah semula tentera-tenteraku! Nostalgiknya, saya dah balik semula ke dunia ni ke? Kenapa awak panggil saya? Saya nak tahu di mana jasad saya. Kalau saya tinggalkan tempat ni hanya sebagai roh, saya akan lenyap dalam sekelip mata saja. Kita mesti bunuh perawan suci dari Oni no Kuni, kerana dia saja yang memiliki kuasa untuk mengurung saya semula. Bila Fajar menyingsing selepas saya pulih sepenuhnya, masa itu saya akan musnahkan 5 negara besar dan satukan dunia pada satu negara, iaitu kerajaan 1000 tahun. Adakah semua ni dah suratan takdir? Kita tahu bahawa tentera hantu tu adalah sejenis teknik boneka saja, betul tak? Yang mengawal mereka tu bukan manusia. Ia makhluk dari dunia lain namanya Moryu. Masa dulu, ada sekumpulan ninja
Mereka telah guna kuasa. Moryu mencipta tentera yang tak mati dan cuba untuk menaluki dunia kita. Masa itulah seorang peneliti wanita Miroko dari Oni no Kuni telah guna jurus yang kuat. Dia telah mengurung roh Moryu di istana bawah tanah Oni no Kuni. Sementara jasadnya dikurung di biara Numa no Kuni untuk selamatkan dunia. Tapi sekarang ni Moryu telah hidup kembali. Jadi saya nak awak bawa pendeta wanita tu ke biara tempat jasad itu dikurung. Jadi dengan mengurung semula roh Moryu itulah satu-satunya cara untuk selamatkan dunia ni. Dengar sini. Tugasan kita kali ini adalah melindungi orang penting dengan baik. Awak dah besar tapi perangai awak tetap sama macam 2,5 tahun yang lepas, tahu? Apa yang saya dengar memang betul. Awak dah semakin kuat selepas berlatih dengan Tuan Jiraya. Tapi tahap awak dalam kerjasama berkumpulan dan dalam bertugas masih di tahap genin. Naruto, sepatutnya awak takut, tapi awak main-main pula dengan ramalan pendeta. Biar aku kan? Jika mereka ada kebolehan menambah cakra daripada punca luaran, maknanya kemungkinan mereka guna keupayaan cakra istimewa dalam jangka masa singkat. Tapi untuk buat macam tu, saya takut ia akan bawa risiko yang sangat besar pada penggunanya. Serahkan pada saya akan lindungi dengan semangat saya sendiri. Betul tu. Sama-sama kita berusaha dengan kerjasama cara Konoha. Yelah. Naruto, sekarang ni kita perlu fokus pada apa yang betul-betul penting lebih dari diri sendirilah. Saya tak kisah kalau awak mengutuk saya. Tapi saya tak suka awak kutuk Cikgu Gai. Cikgu Gai, maaf sebab saya terpaksa gunakan teknik tu untuk memenuhi cara saya sebagai seorang ninja. Naruto, awak buat apa tu? Skuad ketujuh kena panggil lah. Jangan banyak tanya dan komplain. Awak dengar je dulu. Okeylah tu Naruto. Awak tak perlu lagi nak bergaduh kan? Ya, mungkin dapat ubati perangai gila-gila awak tu. Sakura! Kami tak ada masa nak fikir pasal awak nak mati di saat-saat nasib dunia macam ni, Naruto. Antara watak kartun dan anime, mana satu lagi best untuk dilakonkan? Satu lagi soalan, siapa idola saudara Faizal Issa dalam bidang dubbing suara? Okey, baiklah. Kartun dengan anime ni bagi saya dua-dua best. Dia bergantung pada cerita. Kalau cerita tu best, memang layan lah untuk kita dubbing. Dia bergantung pada cerita. Okey. Lepas tu soalan pasal idola ni, sebenarnya saya minat tiru-tiru suara ni, buat-buat suara kartun ke apa ni. Sebenarnya idola saya adalah arwah Dame Bramboy. Lepas tu kalau dalam industri, antara orang yang awal mengajar saya lah dalam industri ni, itulah idola saya. Macam Encik Jamaluddin Zakaria, Syazali Samsudin, Puan Rohaya, Syarul Titis, Puan Nirayu, Tok Arwah Zalani Salbini. Itu antara nama-nama yang bagi saya dulu masa saya mula-mula kerja macam wah, kagumnya dengan diorang ni. Untuk Abang Faizal Issa, seandainya abang tak kerja dubbing, abang jadi apa ya? Okey, ni cerita kalau lah Kalau saya tak kerja dalam industri les suara ni, saya mungkin akan bekerja dalam bidang seni bina lah. Sebab saya belajar dalam bidang tu. Mungkin jadi pelukis pelan ke, mungkin jadi arkitek ke, tak tahulah kan. Tapi mungkin dalam bidang tu lah. Ataupun saya terlibat dalam perniagaan lah. Assalamualaikum Abang Faizal Issa. Soalan saya, kebanyakan siri anime maupun Ultraman memerlukan dubbers menjerit sekuat hati sampai hilang suara. Adakah peristiwa ini pernah berlaku kepada Abang Faizal juga? Sampai hilang suara menjerit tu tak adalah. Tapi kalau serak-serak tu adalah. Lepas tu sebenarnya cerita Ultraman ni tak adalah sangat. Masih okey lagi lah. Kalau ikut pengalaman saya, kalau menjerit paling mencabar cerita Dragon Ball sebenarnya. Kalau menjerit tu sampai kadang-kadang kita menjerit sepanjang-panjangnya, lepas tu terpaksa stop sekejap. Sang engineer edit-edit sikit, sambung pula menjerit. Bagi saya lah paling mencabar kalau bab-bab menjerit ni sebenarnya cerita Dragon Ball. Wah, menarik sungguh komen-komen kat sini ya. Okey, sebelum video ni habis, abang nak ucapkan terima kasih kepada anda semua atas sokongan terhadap industri alih suara negara kita. Harap korang terus beri sokongan padu kepada kami semua.